Assalamualaikum, salam hormat. Saya Haris Ashraf Hasnan dan ini merupakan cerita di sebalik berita. Kami selain daripada memberi fokus tumpuan dalam rancangan ini melihat kepada wartawan kami yang berada di lapangan, isu-isu yang menarik, tetapi pada masa sama kita nak ada expansion, pengembangan isu-isu semasa, melihat kepada konteks pembangunan negara bangsa yang lebih utuh. Dan hari ini merupakan sambutan Hari Air Sedunia 2022 dengan tema yang diangkat di peringkat global pada tahun ini adalah Groundwater Making the Invisible Visible. Atau dalam kata mudah boleh kita katakan yang keruh kita jernihkan. Dan untuk berkongsi cerita, pengalaman dan juga hala tuju usaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, cerita petang ini kami sungguh beruntung dapat bersama dengan Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, langsung dari Pavilion Malaysia di Expo Dubai. Datuk Seri, terima kasih atas masa diluangkan walaupun difahamkan agak sibuk juga di sebalik jadual yang padat di sana. Kita mulakan perbincangan melihat kepada, mungkin Datuk Seri boleh kongsi aktiviti kasar sepanjang sambutan Hari Air Sedunia di Expo Dubai, Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Air Sedunia disambut pada 22 Mac setiap tahun. Dan kebetulan pada tahun ini kita menganjurkan Minggu Air di Expo Dubai di UAE sejak 20 hari bulan sehingga 25 hari bulan Mac. Jadi saya bersama Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Mansur Osman berada di sinilah sejak semalam. Kita telah menganjurkan pelbagai aktiviti termasuklah mengadakan forum air, kita mengadakan kunjungan ke pelbagai agensi dan kepada pelbagai institusi yang berkaitan dengan air yang turut terlibat dalam Expo Dubai ini. Di samping kita juga turut terlibat dengan banyak negara yang juga menganjurkan Minggu Air pada tahun ini. Contohnya saya baru pulang daripada Pavilion India yang baru saja selesai sebentar tadi. Jadi tahun ini sebagaimana kebiasaan pada awal minggu yang pertama selepas hari 22 hari bulan tu, selalunya hari 22 hari bulan ni bukan hari hujung minggu. Jadi hujung minggu yang pertama pada hari Sabtu kita akan menganjurkan sambutan peringkat kebangsaan Hari Air Sedunia. Dan di Malaysia akan dibuat pada hari Sabtu 26 Februari yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri insya-Allah di Taman Awam di Bera di Pahang, insya-Allah. Ya. Datuk Seri, apabila kita menyebut berkenaan dengan tema Groundwater Making the Invisible Visible ini, bagaimana kita aspirasi ini dapat dilaksanakan oleh KASA? Kerana kalau kita lihat ianya bukan sesuatu yang mudah, memerlukan plan, hala tuju yang begitu konkret dan jitu serta pelaksanaan yang rapi. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan. Ya, dalam konteks Malaysia, air bawah tanah ini digunakan dengan meluas di dua keadaan. Keadaan pertama ialah air luar bandar yang terpencil daripada sistem bekalan air awam. Dan biasanya kita akan mengambil air bawah tanah. Ini dilaksanakan oleh pelbagai kementerian. Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Alam Sekitar dan Air sendiri mengadakan pelbagai program seperti wakaf air dan seumpamanya. Yang kedua ialah untuk tujuan pertanian, dan tujuan pertanian ini contohnya kalaulah ada kebun getah ataupun kebun durian, biasanya menggunakan air bawah tanah lah untuk tujuan berkaitan dengan peladangan tersebut. Jadi saya fikir walaupun untuk bekalan air awam kita tidak banyak menggunakan air bawah tanah disebabkan oleh Malaysia menerima hujan lebih daripada 2,000 mm setahun berbanding dengan negeri seperti Dubai ini dapat 10 mm setahun. Memang air bawah tanah dan air laut itu menjadi sumber utama untuk bekalan air awam. Datuk Seri, bagaimana Malaysia mengorak langkah
sama ada kalau kita melihat pelan jangka masa pendek, sederhana dan panjang dalam memenuhi matlamat pembangunan mampan SDG terutama dalam isu kelestarian air ini, Datuk Seri? Ini soalan yang panjang untuk dijawab, tapi secara ringkasnya ada 3 perkara yang kita kena buat. Pertama, air yang banyak itu harus kita takung untuk tujuan ketika kita kekurangan hujan. Contohnya 85% daripada air yang masuk ke dalam sistem air permukaan selepas hujan itu akan masuk ke laut ataupun dialirkan ke laut. Kita hanya menggunakan 15% sahaja, ini termasuklah untuk kegunaan pertanian dan untuk kegunaan bekalan air. Jadi nombor satu ialah kita buat takungan air pinggir sungai, sebab mungkin kita jarang sekarang ni dalam konteks masa untuk mengadakan empangan-empangan baru yang memerlukan keluasan tanah yang lebih besar. Yang kedua ialah kita pastikan pencemaran tidak berlaku, dan ini adalah isu yang sentiasa berurutan dan telah kita berbincang mengenainya lebih pada 30 tahun masih lagi berlaku. Tapi saya fikir sekurang-kurangnya kesedaran itu semakin meningkat dan pelbagai pihak mengadakan pelbagai tindakan untuk pastikan pencemaran itu tak berlaku. Dan yang ketiga ialah tanggungjawab bersama. Ya, jangan ingat air ini hanya tanggungjawab pihak berkuasa ataupun pembekal air sahaja, tetapi harus dilihat secara keseluruhan. Sebab di mana kita berada, di situlah air yang kita minum dan itulah kualiti air yang kita minum. Datuk Seri menyebut berkenaan berbalik kepada invisible, making the invisible visible ini. Bagaimana Datuk Seri melihat dari segi plan ataupun apa yang boleh rakyat faham dari segi pelaksanaannya? Bagaimana dari segi adakah seperti Datuk Seri sebut berkenaan dengan empangan, tidak mungkin akan ada empangan akan dibuka dalam masa yang terdekat, tetapi pada masa sama kita ingin melihat juga pelaksanaan dan juga inisiatif dalam penambahbaikan kualiti hidup masyarakat, mendapat air yang berkualiti dan sebagainya. Mungkin apa perancangan-perancangan di peringkat kasar, Datuk Seri, boleh Datuk Seri kongsikan? Ya, ini satu perkara yang sangat menarik untuk dibincangkan dan di sini pun kita bincangkan dengan meluas. Saya tertarik dengan satu kenyataan daripada mantan Menteri Alam Sekitar di Australia Selatan, dan dalam ucapannya semalam menyebut bahawa masyarakat kita harus sedar bahawa yang nak kita pertahankan ni ialah kualiti air dan jumlah air. Dan apabila kita menyediakan perkhidmatan air, kita sebenarnya membiayai infrastruktur, bukannya sangat tentang membiayai sumber air. Jadi di Australia sebagai contohnya, tarif air itu telah diberikan pendekatan yang lebih meluas dan lebih adil dan sama kepada pelbagai pihak. Bukan hanya pada pengguna tetapi juga pada pengeluar dan penyedia perkhidmatan. Jadi apa yang saya sebutkan, apabila kita menyebut tentang apakah yang nak kita lakukan, dalam konteks Malaysia, di peringkat kebangsaan sambutan kita ni, kita ubah sikit dia punya temanya. Kita tak menyebut tentang groundwater secara spesifik sebab mungkin groundwater ni tak begitu relevan dengan Malaysia. Kita ada pengalaman air bawah tanah yang banyak dibekalkan untuk bekalan air awam di Kelantan contohnya. Ada banyak masalah air merah, masalah air tak cukup dan sebagainya. Jadi kalau kita tak menyelesaikan masalah tersebut, kita akan berpanjangan. Jadi itu nombor satu. Nombor dua, yang juga penting ialah dalam konteks Malaysia, tema yang kita pilih untuk sambutan peringkat kebangsaan ialah melestarikan sumber air. Termasuklah air bawah tanah. Ya, jadi pelestarian sumber air ini harus kita jadikan sebagai satu jihad kita. Harus kita jadikan sebagai satu perjuangan kita untuk pastikan sumber air kita ini adalah berkualiti, bersih dan dapat kita manfaatkan sebaiknya. Datuk Seri, kita tidak boleh lari dari isu pencemaran seperti yang Datuk Seri nyatakan. Tetapi pada masa ini, kalau kita lihat seringkali setiap tahun pastinya ada negeri-negeri, sebagai contoh kalau di Lembah Kelang, tidak pernah terlepas setiap tahun itu dengan isu pencemaran. Bagaimana Datuk Seri melihat pertamanya mungkin dari segi penguatkuasaan, kedua peruntukan undang-undang sedia ada, adakah cukup memadai ataupun badan ataupun syarikat pengawal selia air, kalau kita ambil contoh sebagai Air Selangor ataupun syarikat-syarikat air negeri, perlu melakukan penguatkuasaan yang mungkin yang lebih tegas, pindaan kepada akta ataupun ordinan di peringkat negeri. Pandangan Datuk Seri berkenaan dengan isu ini?
Dari segi hukuman kepada mereka yang mencemarkan sumber air yang boleh dan dengan niat untuk menyebabkan kemudaratan sehingga menyebabkan kematian, hukumnya ialah hukum mandatory bunuh, ya. Jadi ini satu perkara yang paling besar. Tak banyak negara yang hukuman setinggi itu. Persoalannya bagaimana hal tersebut berlaku dari masa ke semasa walaupun hukuman kita telah dianggap sangat serius, sangat berat. Ini berkaitan dengan kaedah untuk kita melaksanakan section dan peruntukan tersebut. Sebab itulah kita dalam proses untuk pindaan tak boleh masuk lagi ke Dewan Rakyat dalam tempoh terdekat ni, tapi saya fikir untuk sesi parlimen yang akan datang kita insya-Allah akan ada peluang untuk membentangkannya di Dewan Rakyat, iaitu dengan meningkatkan hukuman dari segi denda yang dikenakan. Sekarang ni maksimum denda yang dikenakan itu amat sedikit lah, tak memandai dengan jumlah yang kita terpaksa tanggung untuk mengatasi masalah pencemaran, RM500,000. Itu pun bukan biasa dapat RM500,000. Ya, kesalahan kadang-kadang tu RM10,000, RM50,000. Baru-baru ni semalam saya dapati ada satu kenyataan yang dibuat oleh jawatan alam sekitar, RM60,000. Usaha kita untuk mengatasi masalah itu pun kadang-kadang mengambil masa yang sangat panjang. Jadi akta yang nak kita pindah ni ialah akta kualiti alam sekeliling 1974, kemudian akta yang berkaitan dengan WASIA, Water Services Industry Act, yang kita mulakan pada tahun 2006 dulu, akan meningkatkan lagi, dan mereka yang menyebabkan pencemaran akan bukan saja disabitkan kesalahan kalau insya-Allah dapat dikenakan tindakan yang berkaitan, tetapi juga mereka juga bertanggungjawab untuk membersihkan kekotoran ataupun kerosakan yang berlaku. Dan maksimum hukuman yang kita nak bawa ke parlimen itu ialah 10 juta. 10 juta ringgit itu yang dinyatakan Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang. Kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini saya nak sambung perbincangan dengan Datuk Seri Dr. Zaini Ujang melihat kepada usaha dalam inisiatif Malaysia dalam melestarikan sumber air dan ekosistem marine. Kita berhenti rehat seketika, cerita bersambung selepas ini. Bertemu kembali dalam cerita. Kita masih lagi bersama dengan Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, bersempena dengan sambutan Hari Air Sedunia 2022 langsung dari Pavilion Malaysia di Expo Dubai. Datuk Seri, terima kasih sekali lagi bersama dengan kami. Pada ketika ini saya nak membawakan perbincangan kita melihat kepada inisiatif Malaysia, terutama menerusi Kementerian KASA sendiri dalam melestarikan sumber air dan ekosistem marine ini secara general umumnya dahulu. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan. Ya, ada beberapa perkara yang penting yang sedang kita laksanakan, yang besar sekali yang saya fikir yang sedang kita promote ialah untuk memastikan yang sampah sarap tidak ditaburkan merata-rata, akhirnya ketika musim hujan masuk dalam longkang, daripada longkang masuk ke dalam sungai, sungai masuk ke laut. Jadi perkara ini sangat besar kita bincangkan. Semalam kita telah mengadakan satu forum Living Oceans yang dilaksanakan oleh Expo Dubai sendiri. Dan dalam expo tersebut saya bersama dengan ramai pakar dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan kaedah untuk melestarikan sumber air, termasuklah air laut, ialah memastikan nombor satu, the visible itu perlu ditangani. Visible-nya ialah sampah sarap, plastik terutamanya, ya. Dan dianggarkan kalau kita tak buat apa-apa yang signifikan pada tahun 2040 nanti, kandungan plastik secara kilogramnya lebih besar berbanding dengan kandungan ikan yang ada dalam lautan kita. Jadi ini satu perkara besar yang harus kita tangani segera. Dan Malaysia sebagai salah sebuah negara yang dikenal pasti sebagai antara penyumbang utama per kapita, harus lakukan dengan lebih drastik. Contohnya adalah kita sekarang ni dalam usaha untuk memastikan penggunaan plastik sekali guna ini dapat ditangani dengan segera. Ya, kita telah berbincang dengan pengeluar, dengan retailer
untuk memastikan bahawa penggunaan plastik sekali guna ini dapat ditangani segera, dan insya-Allah menjelang tahun 2030 tidak ada lagi penggunaan plastik sekali guna di Malaysia. Dan dalam proses itu kita ada dua peringkat, satu peringkat yang kita panggil sebagai secara sukarela, dan pada peringkat yang seterusnya nanti kita akan laksanakan secara punitif. Siapa yang menggunakan plastik sekali guna itu akan dikenakan bayaran setimpal dengannya. Datuk Seri, saya ada sempat mengikuti pembentangan ataupun presentation Datuk Seri melihat kepada dalam isu air ini, dan ada slide ataupun yang dikongsikan Datuk Seri, key point yang penting itu antaranya adalah dari segi mitigasi dan adaptasi ini. Bagaimana kita memahaminya, kerana mitigasi dan adaptasi ini sebenarnya memerlukan kesaling hubungan, terutama melibatkan sebuah negara membangun seperti kita di Malaysia ini. Bagaimana kita ingin memahami kaitan antara mitigasi dan adaptasi dalam isu air di Malaysia ini? Ya, sebenarnya bila kita menyebut tentang isu mitigasi ini lebih kepada perubahan iklim. Ya, dan perubahan iklim itu bukan hanya aspek kita untuk mengurangkan pelepasan gas-gas karbon, dan pada masa yang sama memastikan adanya pokok yang mencukupi untuk menyerap karbon yang kita lepaskan. Pada masa yang sama kita kena buat adaptasi. Adaptasi yang paling penting sekali ialah bagi Malaysia ialah mitigasi ataupun tebatan banjir. Dan begitu juga dengan infrastruktur kita supaya digunakan sebaiknya untuk ditingkatkan, terutamanya bagi memastikan tidak ada kerosakan berlaku, tidak ditenggelami air dan seumpamanya, khususnya di pinggir sungai dan di pinggir laut. Ya, jadi itu perkara yang berkaitan dengan air, dan kebetulan kita berada dalam satu suasana yang sedemikian. Ini slide yang ditunjukkan ni. Kita boleh buat mitigasi secara terasing, adaptasi secara terasing, tetapi yang sebaik-baiknya kita gabungkan antara mitigasi dan adaptasi. Dan kalau kita tengok untuk mencapai daya tahan yang tinggi menghadapi perubahan iklim, prioriti yang paling utama sekali ialah apa yang kita sebutkan sebagai water conservation, penggunaan air secara berhemat. Ini balik kepada persoalan yang kita bincangkanlah. Di mana-mana pun sekarang ni masyarakat sedang berusaha untuk mengurangkan penggunaan air. Bukan kerana tak cukup air, sebab setiap titik air yang kita gunakan itu perlu dirawat sebelum sampai kepada kita, perlu dipam untuk sampai ke rumah kita, ke bilik kita di mana kita gunakan, dan ini memerlukan tenaga, dan tenaga ini biasanya dalam konteks Malaysia lebih daripada 70% menggunakan pembakaran bahan api fosil, arang batu dan gas, dan ini akan menyebabkan peningkatan suhu bumi apabila kita lepaskan ke atmosfera. Jadi semakin sikit air yang kita gunakan, semakin sikitlah pelepasan gas-gas rumah kaca tersebut, gas-gas yang kita lepaskan daripada pejanaan elektrik tadi. Begitu juga dengan apabila kita telah menggunakan air dengan banyak, kita sebenarnya menghasilkan lebih banyak kumpahan air sisa, dan yang perlu dirawat. Apabila air sisa ini dirawat, kita memerlukan tenaga lagi. Dan pada masa yang sama, dan sesiapa sahaja yang belajar tentang teknologi rawatan air sisa ini, biasanya kita menggunakan kaedah biologi. Dan kaedah biologi ini menghasilkan karbon dioksida dan metana yang merupakan juga gas-gas rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu bumi. Jadi sebenarnya ia saling berkait. Sebab itulah kita memperkenalkan konsep planetary health, kesihatan planet. Walaupun apa kita buat, kita tebang pokok, kita guna air, kita lepaskan kumbahan dan seumpamanya, semua akan mengakibatkan kesan yang tertentu kepada planet kita. Jadi konsep planetary health ini merupakan sebagai konsep yang menjadi dokongan Kementerian Alam Sekitar dan Air untuk kita sama-sama fahami. Jadi kita sebagai warga harus berusaha untuk buat apa saja mempertahankan kesihatan planet kita. Apabila planet kita sehat, insya-Allah dia susah untuk dijangkiti sebagaimana seorang manusia yang sehat. Kalaulah manusia itu yang imunitinya tinggi, kalaupun ada virus di sekitarnya, penyakit berjangkit dan seumpamanya, dia tak terjangkit disebabkan oleh imuniti yang tinggi. Dan begitulah yang kita nak kepada planet kita, supaya planet kita ni insya-Allah akan lebih kuat daya tahannya. Itu yang kita sebutkan sebagai climate resilience.
Datuk Seri, antara yang dinyatakan Datuk Seri dalam pembentangan juga adalah berkenaan dengan tiada empangan baharu akan dibina dalam masa terdekat ini. Mungkin Datuk Seri boleh perincikan perkara tersebut, bagaimana kita ingin memahaminya, apa yang dimaksudkan dengan tiada empangan baharu dan apa impak yang bakal dirasai oleh rakyat apabila kenyataan ini dilakukan oleh Datuk Seri. Ya, sebab dalam perancangan kita empangan baru ni memang tidak ada lah ya. Yang ada ialah takungan air pinggiran sungai. Itu ada. Jadi kalau empangan baru ni di hulu kita terpaksa mengorbankan ribuan hektar hutan, dan hutan kita nak kita pertahankan untuk tujuan mitigasi perubahan iklim tadi. Jadi yang kita laksanakan nanti insya-Allah dan sedang kita berbuat demikian ialah memperbanyakkan apa yang kita sebutkan sebagai takungan air pinggiran sungai berhampiran dengan loji rawatan yang berkaitan. Jadi contoh yang paling dekat sekali ialah takungan air pinggir sungai di Rasau, di banyak tempat yang saya pun akan nyatakan, pihak kerajaan akan nyatakan dari masa ke semasa apabila tiba masanya nanti. Dan ini lebih murah dan pada masa yang sama akan ada fungsinya untuk meningkatkan kualiti air. Biasanya kalau kita buat empangan di hulu sungai, nak sampai ke loji rawatan air di mana kawasan penduduk dan pengguna berada itu kadang-kadang mengambil masa 30 km di hilir sungai. Dan air itu bukan dimasukkan dalam pipe, ya, air itu dimasukkan ke sungai untuk memastikan yang arah sungai itu sampai ke loji cukup untuk mencairkan kalau ada bahan-bahan cemar. Pada masa yang sama digunakan juga untuk memastikan bahawa air dari segi kuantitinya cukup. Tetapi kalau kita buat takungan air pinggir sungai itu berhampiran dengan loji. Contohnya ada di Semenyih, sekarang ni ada di beberapa sungai Labu contohnya. Dan ini secara tak langsung memastikan yang kualiti air akan lebih baik dan kuantiti air mencukupi. InsyaAllah sekurang-kurangnya kalau 3 bulan tak hujan pun kita ada air tersebut. Datuk Seri, mungkin akhir sekali sempena. Ya. Itu lebih murah berbanding dengan membina empangan di hulu. Baharu. Datuk Seri, akhir sekali sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin Datuk Seri boleh kongsikan mungkin ada mesej pesanan kepada rakyat Malaysia secara khususnya bersempena dengan sambutan Hari Air Sedunia ini. Pada masa sama mungkin nak mengajak program-program, menjalankan program-program yang dirancangkan sama ada di peringkat PBT maupun di peringkat KASA sendiri sempena dengan sambutan Hari Air ini. Ya, saya akan menyebutkan dua perkara. Satu, semasa berada di Dubai ini kita dapati banyak negara menghadapi masalah air yang lebih kritikal daripada Malaysia. Jauh lebih kritikal. Di Australia contohnya selepas ini kami akan mengadakan rundingan dengan menteri daripada Australia. Mereka menghadapi banjir yang paling teruk dalam tempoh yang terdekat ini, menghadapi 2 musim kemarau yang paling teruk dalam sejarah. Ya, jadi mereka itu lebih kritikal apabila menyebut tentang masalah air berbanding kita, dan kemudian ada juga perundingan untuk ataupun ada juga perbincangan ya, dan syarahan yang akan saya berikan kepada pavilion Estonia sebentar lagi. Kepada rakyat Malaysia semuanya, saya mengucapkan selamat Hari Air Sedunia tahun 2022. Mari kita bersama melestarikan sumber air kita, pastikan longkang kita tidak penuh dengan sampah sarap, jangan dibuang dengan pelbagai jenis air kotoran, dan pastikan juga di berhampiran dengan rumah kita kalau ada sungai-sungai tersebut berada dalam keadaan yang baik. Baik, terima kasih Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, langsung dari Pavilion Malaysia di Dubai bersempena dengan Expo Dubai. Dan itu dia tadi perkongsian dan juga pandangan daripada Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang berkenaan dengan sambutan Hari Air Sedunia yang disambut hari ini, dan pastinya program akan diadakan pada hujung ataupun Sabtu ini di di kawasan Perdana Menteri sendiri. Kita jangkakan akan ada beberapa program-program menarik akan berlangsung bersempena dengan sambutan Hari Air Sedunia ini. Dan cerita berhenti di sini. Esok kita akan bawakan beberapa lagi isu-isu menarik. Rakan-rakan di lapangan akan berkongsikan cerita-cerita mereka. Sekian sahaja cerita untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.